Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakia binti Muhammad Al-Fadilah bersama dengan rakan saya Khadijah binti Su'aib Ibu Naha. Kami dari Unit Pernikah Khas 2 Ambilan Jun 2020 akan membentangkan sistem jenayah Islam berdasarkan subjek MPU 3092 Pendidikan Islam. Untuk pengenalan sistem jenayah Islam, apa itu jenayah? Jenayah ni merupakan perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk menceroboh atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang lain dengan sengaja. Hukum jenayah ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama hukum qisas, yang kedua hukum hudud dan yang ketiga hukum ta'zir. Kita balik kepada hukum qisas. Hukum qisas ni merupakan hukuman balas atau pembalasan yang melibatkan kecederaan tubuh badan dan nyawa manusia. Kita ambil berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 178. Saya akan bacakan ayat pertama sahaja. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Daripada ayat situ kita dapat lihat bahawa ketetapan hukum qisas ni telah ada dalam Al-Quran. Untuk jenis-jenis kesalahan qisas pula, kita bahagi kepada 3, iaitu yang pertama membunuh dengan sengaja, sama ada dengan niat membunuh atau dengan senjata yang boleh membunuh pada adatnya. Dan yang kedua, menghilangkan atau mencederakan anggota tubuh badan dengan sengaja seperti mata, hidung, telinga dan lain-lain anggota badan. Yang ketiga adalah melukakan orang lain dengan sengaja. Bagi hukuman bagi kesalahan qisas ni adalah hukuman balas. Maksudnya apabila membunuh dibalas bunuh, melukakan dibalas dilukakan dan mencederakan akan dibalas dicederakan. Maksudnya hukuman qisas ni setimpal dengan apa perbuatan yang dilakukan. Seterusnya kita beralih kepada diat. Diat ni merupakan denda yang wajib dibayar oleh orang yang melakukan jenayah kerana jenayah sebagai ganti qisas. Maksudnya kat sini apabila keluarga mangsa sama ada pembunuhan atau orang yang dicederakan itu memaafkan si pelaku, maka akan diganti dengan diat. Dan diat ni ada kadar-kadar tertentunya berdasarkan apa kesalahan yang dibuat. Dan hanya keluarga mangsa sahaja yang layak untuk memaafkan si pelaku, bukan pemerintah. Pemerintah tiada kuasa untuk memaafkan pelaku tersebut. Seterusnya kita beralih kepada hukum hudud. Menurut Majlis Agama Islam Selangor 2015, hudud ni merupakan jenayah yang ditetapkan hukuman keseksaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya kat sini hudud ni dia ada ketetapannya yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hukuman hudud ini juga telah ditentukan kadarnya oleh Allah dan tidak boleh ditambah atau dikurangkan daripada ketentuan itu. Dan ia bersifat kekal dan tidak boleh diubah sehingga hari kiamat kerana ia dianggap sebagai hak Allah. Maksud kat sini hukum hudud ni, ia merupakan hak Allah yang kita tidak boleh tambah atau kurang hukumannya. Jadi menurut Zulkifli Muhammad Al-Bakri 2017, ada 7 jenayah yang melibatkan hukum hudud. Yang pertama adalah zina. Yang kedua adalah qazaf. Qazaf ni orang yang menuduh zina tersebut. Ketiga mencuri. Keempat hirabah. Yang kelima minum arak. Yang keenam murtad. Dan yang ketujuh penderhakaan. Seterusnya adalah hukum ta'zir. Menurut Majlis Agama Islam Selangor 2015, ta'zir ni merupakan dalam erti kata yang mudah adalah hukuman selain daripada hukum hudud dan hukum qisas. Dan hukuman ni, kesalahan di bawah kategori ini ditentukan oleh pemerintah
atau hakim sesuai dengan suasana jenayah, kesalahan dan faktor lain. Faktor lain contohnya macam maslahat umum. Dan kesalahan jenayah hudud dan kisos yang takzir ini juga merupakan kesalahan jenayah hudud dan kisos yang tidak disabitkan dengan hukuman disebabkan pendakwa gagal membuktikan elemen-elemen yang ditetapkan adalah kesemua tu di bawah hukum takzir. Contoh bagi hukum takzir contohnya menipu timbangan ataupun pecah amanah, dan biasanya hukum takzir ni antara kesalahan, antara hukuman yang dikenakan adalah contohnya boleh jadi buang negeri ataupun dilucutkan jawatan, dan kesemua hukuman yang ditentukan itu adalah ditentukan oleh pemerintah, maknanya berdasarkan faktor-faktor tertentu. Seterusnya kita beralih kepada keistimewaan sistem jenayah Islam. Keistimewaan sistem jenayah Islam ni yang pertama adalah memelihara agama. Seperti yang kita tahu, sekarang umat Islam ni banyak menghadapi pelbagai cabaran hidup yang kadang-kadang tu boleh menggugat keimanan seseorang itu. Dan kalau kita lihat sekarang ramai umat Islam yang cuba untuk telah ada yang murtad ataupun keluar agama Islam. Dan kalau mengikut sistem jenayah, hukuman kepada pesalah murtad ni adalah bunuh. Ini kita tengok berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang menukar agamanya murtad, maka bunuhlah dia. Maksudnya dari situ kita dapat lihat bahawa hukuman asal bagi murtad ni adalah bunuh. Tetapi Islam ni hukuman bunuh tu tidaklah terus dilakukan. Maknanya bila murtad dia terus dibunuh. Tidak. Islam ini adalah suatu agama yang masih memberi peluang kepada orang yang murtad ni. Dan biasanya orang yang murtad ni akan diberi peluang terlebih dahulu untuk bertaubat selama 3 hari 3 malam menurut jumhur ulama'. Dan apabila mereka contohnya sepanjang 3 hari 3 malam ni mereka akan diberi pendedahan kembali berkaitan Islam ataupun ditanya sama ada apa sebabnya dia murtad, adakah kerana salah faham ataupun ada faktor-faktor yang lain. Dan 3 hari 3 malam ni kita akan cuba mengajaknya untuk bertaubat dan kembali kepada Islam. Akan tetapi jika dia tu terus berdegil, maka untuk murtad, maka barulah hukuman tu akan dilaksanakan. Dan hukuman hudud ni walaupun agak kejam, tapi sebenarnya hukuman ini tidaklah kejam. Ia merupakan satu bentuk yang dapat menghilangkan mudarat yang mendatang dan akan dapat menjaga maslahah yang sedia ada. Kenapa menghilangkan mudarat ni? Maksudnya kat situ kita nak melemahkan kesatuan-kesatuan adanya yang ingin mengucak-kacirkan umat Islam ni. Maknanya bila ada hukuman hudud ni, maka masyarakat ni, persatuan tersebut akan menjadi takut untuk mengucak-kacirkan umat Islam. Dan yang kedua, menjaga maslahah yang sedia ada. Maksudnya kat situ kita nak menjaga akidah umat Islam agar tidak terpengaruh dengan jenayah murtad, dan kita nak memberi pengajaran kepada umat Islam sedia ada ni supaya sentiasa menjaga akidah masing-masing supaya tidak terpesong daripada agama Islam yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khadijah binti Su'aibunha akan meneruskan pembentangan kita tadi. Keistimewaan sistem jenayah Islam yang kedua ialah memelihara jiwa. Hal ini kerana Islam mengutamakan umatnya untuk memelihara jiwa dan nyawa. Kat sini kita boleh lihat pelbagai jenis undang-undang atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah mengenai jiwa dan nyawa. Yang pertama, saya boleh beri contoh mengenai dosa besar seseorang itu membunuh diri. Dosa juga seseorang itu mencederakan diri sendiri. Dosa juga seseorang itu mencederakan orang lain.
dan mengkhianati orang lain serta menjadi satu penghalang kepada seseorang jika dia menzalimi jiran dia sendiri untuk masuk syurga. Kat situ nak kata pentingnya jiwa dan nyawa dalam Islam. Kat sini kenapa penting jiwa dan nyawa ni? Kerana Allah berhak sepenuhnya ke atas makhluknya. Jadi sesiapa yang mencabuli perkara itu, dia dikira mencabuli hak Allah tadi. Okey, jadi yang ketiga, manusia yang melampaui batas ini akan dikenakan hukum sesuai dengan kesalahannya. Okey, jadi contoh yang untuk kesalahan yang setimpal ini ialah daripada hukum qisas, di mana tangan dibalas dengan tangan, mata dibalas dengan mata, kaki dibalas dengan kaki. Kat situ contoh lagi, bunuh dibalas dengan bunuh juga, bunuh dibalas dengan kematian juga. Jadi hukuman kisas yang dijatuhkan kepada pelaku ini dia menjadi satu bentuk keadilan kepada keluarga mangsa dan juga kepada pesalah itu juga sebagai satu bentuk pengajaran kepada masyarakat. Okey, jadi kenapa saya cakap dia satu keadilan kepada keluarga mangsa? Okey, kalau kita bayangkan, kita bagi contoh diri kita sendiri. Contohlah ada keluarga kita dibunuh oleh seseorang ini. Jadi apa yang kita mengharapkan sebagai orang biasa? Kita mengharapkan pesalah itu turut juga menerima hukuman bunuh. Jadi itu memberi keadilan kepada keluarga tersebut. Rasa puas hatilah macam tu. Okey, yang kedua, kenapa saya cakap ia juga memberikan keadilan kepada pesalah? Kerana hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah ini dia bersifat duniawi dan juga ukhrawi, di mana seseorang itu akan diberi hukuman di dunia dan hukuman yang telah dijalankan dunia itu akan melepaskan dia daripada hukuman di akhirat. Jadi itu adil kepada pesalah tersebut. Nak katanya betapa Islam ini dia memberikan keadilan dan dia juga mementingkan setiap nyawa yang akan ada, yang akan yang tinggal di bumi ini. Nak kata contoh lainnya, contoh jika pesalah itu dah betul-betul bertaubat, meminta maaf betul-betul dan dia rasa macam dia menyesal dengan apa yang dibuat dan keluarga mangsa memaafkan pesalah tersebut, pesalah itu akan dibebaskan dan dia dapat hidup seperti sedia kala, seperti menjalani hidup yang kedua. Macam tu. Nak katanya hukuman bunuh ni bukan yang pertama lah. Kira dia ada pelbagai prosedur lain yang kita akan pertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman tersebut. Nak kata kat situ dia memelihara jiwa, bukan jiwa mangsa saja, pesalah juga. Itulah istimewanya hukum sistem dan jenayah Islam tadi. Okey, itu yang kedua. Baiklah, kita teruskan kepada yang ketiga, iaitu memelihara keturunan. Kenapa kita kata Islam memelihara keturunan? Sebab kita tahu satu perkara, Islam sendiri dah mengharamkan penzinaan dan pergaulan yang bebas di antara wanita dan lelaki bukan mahram. Ini ialah satu langkah pencegahan untuk menjaga nasab keturunan, perwalian dan pewarisan anak-anak yang hasil daripada persetubuhan haram agar tidak rosak. Contohnya, inilah apa ni di dalam slide pembentangan saya ada 4 paparan gambar mengenai keratan akhbar. Okey, keratan akhbar yang pertama mengenai remaja 17 tahun yang ditangkap kerana kes pembuangan bayi. Ini berlaku pada tahun ini. Nak kata benda ini dah tidak asing lagi. Kalau kita cakap kes buang bayi ni dah tak asing lagi di Malaysia. Nak kata banyak ni. Statistik pun mengatakan puluhan ribu bayi dibuang setiap tahun. Nak kata kat situ. Yang kedua ialah mengenai tangkap khaluat. Tangkap khaluat ni pun dah tak asing dah. Dekat mana-mana kita boleh nampak benda ni. Kes ni dah makin meningkat. Dah macam tak ada orang dah tak rasa bersalah dah kalau kita ditangkap khaluat. Nak kata apabila kita tidak mengamalkan sistem yang telah Allah tetapkan, kita telah melanggar fitrah hukuman tersebut. Jadi orang bila langgar fitrah, dia mula bertindak mengikut suka hati mereka. Okey, yang seterusnya ialah kita boleh tengok gambar yang ketiga mengenai budaya normalisasi zina, iaitu adanya aplikasi sugar baby dan sugar daddy. Kat sini pun aplikasi ini membuka ruang yang luas untuk orang lain join sekali.
mengikuti sekali perkara ini untuk mendapatkan wang. Diorang dah tak ada rasa pentingnya menjaga maruah diri. Kat situ pun kita perlu pertimbangkan. Dan yang terakhir, kes yang tadi saya sebut ialah kita nak menjaga pewarisan anak-anak yang lahir daripada persetubuhan haram ini. Contohnya, kini dah tak asing juga, memang tak asing dah jadi macam benda perkara normal lah. Kes-kes di mahkamah syariah mengenai bapa mewalikan anak yang tidak saf darah. Lepas dah 4 tahun kahwin, baru tahu perkara itu, barulah kena akad pada semula. Dan satu anak-anak yang lahir, apa nak jadi? Macam tu. Kenapa benda ini boleh berlaku? Kerana berlakunya penzinaan berleluasa. Apabila mereka tidak rasa seperti bersalah atau rasa hukuman yang telah ditetapkan oleh ciptaan manusia ini tidak cukup untuk mendidik hati-hati masyarakat untuk berhenti melakukan perlakuan yang tidak berakhlak ini. Jadi itulah yang nak kata istimewanya Islam. Jadi contoh, kalau kita bagi contoh sahabat Nabi. Sahabat Nabi iaitu Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ini nak kata apabila adanya hukum, apabila dia berzina, dan dia berjumpa dengan Nabi untuk menebus kesalahannya. Dia rasa tak tenang bila ada dosa tu. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang, buat benda tu pun dah jadi benda biasa. Dan bila tak buat pula rasa macam tak biasa pula. Jadi lain nak katanya didikan zaman dulu dan zaman sekarang. Waktu zamannya pemerintahan Islam betul-betul tertegak, waktu hukum-hukuman, undang-undang semuanya berpandukan agama Islam, nampaklah bezanya kat situ. Dekat sini Ma'iz bin Malik apabila dia direjam, dia memberi pengajaran kepada orang lain. Nak kata taubat ni ialah taubat yang paling bagus nak kata kat situ. Dia memberi pengajaran kepada orang lain untuk mengambil iktibar dengan apa yang dia buat. Inilah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu dia bersifat mendidik, bukan untuk menghukum semata-mata. Kat situ. Jadi ini daripada menurut Muhammad Izhar Faizi Osman tahun 2019. Jadi saya teruskan lagi kepada istimewanya sistem jenayah Islam yang ketiga, yang keempat, iaitu memelihara akal. Kenapa kita kata sistem jenayah Islam ini memelihara akal? Contohnya, undang-undang seperti larangan minum arak, ketagihan dadah dan hak pendidikan untuk semua adalah satu ikhtiar memelihara akal bagi mengelakkan kemudaratan yang lain. Contohnya kita boleh bagi, iaitu daripada bernama 2020, 22 kemalangan pabrikan pemandu mabuk dilaporkan sejak Januari hingga Mei. Nak kata semakin meningkatnya kemalangan yang melibatkan pemandu yang mabuk. Jadi pemandu meminum arak ini telah diharamkan dari sisi agama Islam. Jadi kenapa arak ni kita dah haram ke awal-awal lagi? Sebab dia memberikan kemudaratan kepada diri orang tu sendiri dan diri masyarakat yang lain. Jadi hukuman yang telah ditetapkan oleh agama Islam ialah bagi peminum arak ini ialah sebat. Jadi sebat ini kita seperti yang kita tahu, hukuman agama Islam ini dilakukan di khalayak ramai. Jadi fitrah manusia, dia memang kalau boleh tak nak maruah dia jatuh, tak nak dia dihukum di hadapan khalayak ramai. Jadi contohlah kalau kita buat hukuman ini menjadi satu had, menjadi satu garis had kepada setiap individu tu lah, untuk tidak melebihi dan tidak melampaui batas daripada apa yang telah ditetapkan oleh agama kita. Jadi yang kedua ialah gambar daripada Azizah Mukhtar 2020 juga mengenai penagih dadah yang ditahan kerana membunuh ibunya sendiri. Kat sini bila kita lihat waktu zaman pemerintahan Nabi SAW, waktu hukuman dan undang-undang Islam dijalankan sepenuhnya, kita dapat lihat betapa aman dan makmurnya pentadbiran dan peradaban pada zaman itu. Dan berbeza pada zaman sekarang, kes-kes seperti ini semakin berleluasa.
penagih-penagih dadah juga semakin meningkat 8 tahun, dan lagi-lagi lebih lagi pada zaman waktu semasa COVID-19 ni. Jadi PKP ni memberikan tekanan kepada orang lain, dan dia pun cenderung untuk terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang ni. Jadi kalau kita menggunakan hukuman dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah, kita tahu dia memelihara akal. Jadi untuk yang seterusnya, contoh yang saya beri bagi, undang-undang yang telah ditetapkan oleh ciptaan manusia, kadang-kadang ia memberi gangguan kepada akal dan emosi pesalah tersebut. Jadi contoh macam kalau kita tengok undang-undang barat di mana dia menggunakan renjatan kerusi elektrik, kalau ataupun menggunakan tahanan bertahun-tahun, dia memberikan gangguan kepada akal, sehingga kadang-kadang siksaan dan hukuman yang mereka jalankan boleh menyebabkan pesalah itu menjadi tidak waras lagi. Itu berbeza dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Islam. Okey, yang seterusnya kat sini, menurut Alam Syukrimun 2020, Allah ada nyatakan hukuman Islam ni bukan sahaja bersifat pencegahan, bahkan sebagai jaminan hidup masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 179 yang bermaksud, di dalam hukuman kisos itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Jadi nak kata jaminan hidup tu, nak kata bila kita menggunakan hukuman-hukuman dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah, insya-Allah kita punya negara dan pentadbiran aman makmur. Tak adalah kes-kes yang melibatkan pemabuk atau dan seangkatan dengannya. Okay, jadi yang keempat ialah memelihara harta. Okey, memelihara harta ni kenapa? Kalau ikutkan contoh hukuman yang telah dikenakan kepada pencuri, perompak ataupun perampas harta ini ialah potong tangan atau dipotong secara silang, ataupun yang seangkatan dengannya lah, mengikut tahap-tahap yang telah ditetapkan. Okey, jadi hukum yang kita tetapkan dalam dalam Islam ini ialah dia memelihara harta benda manusia dari dicuri dan dirompak dengan menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas pencuri dan menjatuhkan hukuman mati atau potong tangan dan kaki kedua-duanya sekali atau dibuang negeri ke atas perompak tersebut. Jadi kat sini kalau kita lihat, saya ada sertakan satu video mengenai the most common peningkatan crime in Selangor, based on the statistic from 1st January until July 2021. First, theft, which contribute 29.8% of it. Okay, jadi ini adalah satu video daripada Selangor TV mengenai tempoh Januari hingga Julai, tahap peningkatan kes mencuri semakin meningkat. Okay, jadi kalau kat sini cuba kita bayangkan, kalau orang itu kita beri hukuman potong tangan, sekali dia dipotong tangan, takkan dia nak lagi sekali dia nak potong tangan kali kedua, betul tak? Dia jadi macam amaran. Tapi kalau kali ini, sebab itulah kita nak kata istimewanya hukuman dan undang-undang Islam ini apabila dia sesuai dengan fitrah manusia. Manusia tak akan buat benda tu untuk kali yang kedua apabila kita dah potong tangan sekali. Manusia tak akan mengulangi satu kesilapan tu apabila kita dah sebat dia sekali. Macam tu. Tapi itu bergantunglah. Jadi kat sini kita boleh nampaklah betapa istimewanya sistem jenayah yang telah ditetapkan oleh Allah. Nak kata daripada solusi majalah Solusi 2017, dalam dunia ini tiada ada undang-undang yang memberikan layanan yang sama kepada orang baik dan orang jahat, dan tidak ada pula undang-undang yang menghormati kebebasan orang jahat, dan tidak ada undang-undang yang memberikan syurga kepada penjahat melainkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Kata adil. Undang-undang yang telah ditetapkan oleh agama Islam ini dia berpihak kepada dua-dua pihak. Dia tidak memberat sebelah. Jadi pesalah pun akan ada undang-undang dia, yang menjadi mangsa pun ada undang-undang dia. Setiap apa yang kita buat dalam
dalam dunia ini ada undang-undang ni. Bermula daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. 3 hukuman yang telah saya bincangkan, yang kawan saya telah bincangkan tadi, iaitu hukum qisas, hudud ta'zir ni, ini hanyalah sebahagian daripada hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Islam. Okey. Jadi banyak kat sini. Nak kata betapa teliti, syumulnya agama Islam ni. Okay, jadi kesimpulannya dekat sini yang kita boleh buat iaitu daripada surah Toha ayat 123, yang mana Allah jika datang kepada yang bermaksud, maafkan saya, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Daripada surah Al-Baqarah ayat 38 pula, kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nak kata bila Allah dah tetapkan, Allah dah bagi kita buku panduan, buku manual, cara untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini, iaitu Al-Quran. Dan Allah juga bagikan satu lagi buku, satu lagi panduan, iaitu As-Sunnah. Daripada dua-dua ini, jadilah satu panduan yang syumul untuk kita ikut, untuk kita jadikan panduan, dan bermula daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur balik malam tu. Jadi semua itu telah dicatatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa yang kita perlu lakukan hanyalah usaha untuk menyempurnakan apa yang telah diajarkan, apa yang telah ditetapkan. InsyaAllah dengan apa yang kita cuba lakukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah akan menjadi satu usaha yang akan membentuklah satu negara, satu masyarakat, satu keluarga dan satu individu Muslim yang sempurna, insyaAllah. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Ini merupakan rujukan yang telah kami lakukan untuk melakukan slide pembentangan kami, dan itu sahaja daripada kumpulan kami, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.